Okey. Okey Datuk? Mas betul? Okey. Betul. Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara, Datuk yang saya hormati sekalian, rakan-rakan, sahabat di TSM dan juga di UC serta yang ada di seluruh negara yang dapat mengikuti program kita pada pagi ini. Apa khabar semua? Saya berharap saudara-saudari sihat walafiat dan sentiasa berada di dalam limpahan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur ke atas nikmat dan peluang yang diberikan untuk kita terus berada di fasa terakhir Ramadan. So, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan mulia ini. Santai PKP, kesinambungan PhD di mana titik notah dilema, pelajar dan penyelia. Melati kunting tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, bukannya kata, saya sembah membuka bicara. Diet seimbang, cegas Ramadan, kesihatan diri, amalan mustahak. Apakah rahsia datuk-datuk amalkan? Sihat badan, bertambahnya kacak. Walaupun kita tidak bersemuka face to face, tapi saya nampak lihat hal tak jelas handsome dan kacak pagi ini. Alhamdulillah. Ahli panel yang saya hormati sekalian, Profesor Datuk Dr. Teknologis Wahid Razali dan juga Profesor Datuk Dr. Muhammad Sattar Sabran dan Chancellor UMSI dan juga Net Chancellor TSM. So, pertamanya bagi pihak Persatuan Pensyarah dan Pengajar ITSM dan juga JSA, Graduate Student Association ITSM, merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada kedua ahli panel datuk-datuk yang dapat meluangkan masa untuk sesi pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini akan meredakan whatever kemuskilan dan juga keresahan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalian tahniah kepada kedua-dua Datuk Net Chancellor, khasnya Profesor Datuk Dr. Wahid Razali yang telah dilantik semula sebagai Net Chancellor ITSM bagi tempoh 2 tahun sehingga April 2022. Begitu juga dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Sattar yang juga disambung nantikan sebagai Net Chancellor UC bagi tempoh 2 tahun sehingga Februari 2022. So, terima kasih. Tahniah juga kepada Datuk Sattar kerana juga dilantik sebagai ahli Majlis Pendidikan Tinggi Negara dalam tempoh 3 tahun. Sebelum saya mulakan sedikit biodata, tapi sebelum itu saya ingin respon awal kedua-dua Datuk untuk mengucapkan hai dahulu sebelum saya bacakan biodata. Kita mulakan dengan Tuan Rumah Datuk Wahid Razali. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Prof. Yusri kerana mengadakan inisiatif yang amat bagus ini. Juga kepada yang bahagia Datuk Sattar, iaitu CEO kepada sebuah universiti pendidikan nombor 1 di negara ini. Alhamdulillah. Dan saya mengucap syukurlah dan selamat berpuasa dan insyaAllah gunakanlah masa yang ada ketika ini, the last 10 days insyaAllah, untuk buat research dan juga untuk kita mendapat pahala yang sebaiknya insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih bagi Datuk. Seterusnya Datuk Sattar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada Prof. Yus selaku moderator kita dan terima kasih kepada rakan saya Datuk Wahid, VC UTHM dan seluruh rakan-rakan yang mengikuti program kita. InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik untuk membantu di antara satu sama lain bagaimana kita boleh memanfaatkan PKP yang telah dimandatkan ataupun telah diberi kita untuk kita kan jadikan dia sebagai satu peluang untuk kita dalam konteks ni menghabiskan ataupun menyiapkan PhD kita. Okey, terima kasih Datuk. Okey, sebagai mukadimah,
Saya perkenalkan sedikit Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Teknologi Wahid Razali. Beliau dilahirkan pada tahun 1959, berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Kejuruteraan Awam daripada Swansea University, United Kingdom, dan sarjana kejuruteraan Jalan Raya dan Pengangkutan daripada Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian melanjutkan PhD di University of Manchester pada tahun dan tamat pada tahun 2000. Profesor Datuk Dr. Muhammad Satta Sabran, Naib Chancellor UPSI, mendapat pendidikan, kesemua pendidikan first degree sehingga PhD di USA, termasuk diploma Gender Study from Indiana University, kemudian first degree dan master daripada Iowa State University, dan juga PhD daripada University of Missouri, Columbia, USA. So alhamdulillah kita ada satu daripada US, satu daripada lepasan UK. Mudah-mudahan combination ini akan memberikan impak yang besar kepada kita semua untuk berkongsi pada pagi ini. Saya juga ambil kesempatan bagi rakan-rakan yang berada di luar sana untuk sama-sama mohon untuk share dan juga like Facebook masing-masing. Mudah-mudahan dapat dikongsi oleh ramai lagi sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Okay, saya mulakan sesi forum kita pada pagi ini. Untuk makluman, saya mulakan dengan yang berbahagia tuan rumah lah, Datuk Naib Chancellor UTHM. Kita maklum bahawa normal kepada new normal ini, selepas kita hari ini berada pada 58 hari Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, mungkin Datuk boleh komen sedikit reaksi awal macam mana PKP berada di UTHM ini. Silakan Datuk. Terima kasih Prof. Yusri. Sebenarnya di UTHM ini kita ada perkara yang kita rasakan fundamental, iaitu yang kita bagi prioriti. Yang pertama adalah dari segi kesihatan ataupun keselamatan seluruh warga universiti. Itu satu. Apa saja yang lain-lain itu akan menjadi turun nombor dua. Yang nombor dua ialah dari segi teaching and learning. Itu perkara nombor dua. Selain itu turun nombor tiga. Dan nombor tiga itulah, dan di situ teaching and learning juga adalah termasuk research. Dan yang lain-lain itu barulah kita katakan sebagai isu pentadbiran, bayar gaji, yang lain-lain itu. Jadi ini adalah prioriti. Jadi kita gunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan semua masalah, dan alhamdulillah melalui fundamental ini ataupun asas ini kita dapat menyelesaikan masalah ataupun COVID-19 yang tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa UTHM juga tergolong dalam kumpulan ataupun tempat yang di mana ada kes-kes positif dalam universiti kita ini. Jadi itu dan alhamdulillah kita berjaya insya-Allah untuk mengharungi perkara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga UTHM lah. Kerana tanpa COVID ni kadang-kadang kita tidak tahu sama ada warga UTHM ini boleh bekerjasama ataupun tidak. Jadi apabila dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang kritikal ini, dan kita boleh membawa universiti ataupun sama-sama kita untuk mengalihkan dari satu situasi sebelum kepada sekarang ini, alhamdulillah. Dan saya itu menunjukkan satu bukti bahawa warga UTHM khususnya dan warga negara khususnya mampu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baiklah insya-Allah. Terima kasih kepada semua warga UTHM. Okey, terima kasih bagi Datuk. Yalah, kita telah berada 58 hari ini, telah sikit sebanyak kita telah boleh menyesuaikan diri dengan keadaan yang new normal yang disebut oleh Perdana Menteri. Saya nak mulakan sesi ini kepada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor UPSI. Kita maklum bahawa Datuk seorang pakar dalam bidang kemanusiaan dan juga banyak terlibat secara langsung dan tidak langsung di peringkat negara khasnya memberi input berbagai medium selalu keluar di Selamat Pagi Malaysia dan Berita Harian. So mungkin Datuk boleh komen sedikit fenomena baru bekerja daripada rumah
khasnya di peringkat UPSI dan juga warga pendidik khasnya di negara kita. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Yus dan juga rakan seperjuangan saya Datuk Wahid. Seperti mana yang di negara kita, bila kita dilanda dengan virus COVID-19, maka pihak kerajaan telah pun mengambil satu langkah yang sangat tepat, itu dengan mengenakan PKP, dan kita telah pun memulakan PKP pada 18 bulan Mac 2020 yang lalu, sehinggalah pada hari ini sekitar lebih kurang 58. Dan sebagai manusia memang selama lebih kurang semenjak kita merdeka sehingga hari ini memang secara umumnya kita dalam keadaan yang bebas, kita boleh pergi ke mana-mana tanpa sebarang sekatan dan sebagainya. Tapi apabila berlaku PKP, maka kehidupan kita seolah-olah tersedekat. Jadi sebagai manusia kita merasakan diri kita terkongkong. Sebagai manusia kita rasa diri kita tersekat dan sebagainya, dipantau. Dan kita sudah pasti sebagai manusia biasa rasa ketidakselesaan itu akan berlaku kepada diri kita masing-masing. Tapi oleh kerana agenda utama pelaksanaan PKP ialah untuk memastikan keselamatan, untuk memastikan kesihatan, untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Malaysia, dan yang paling-paling penting supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19, justru dengan itu suka ataupun tidak suka, maka kita perlu patuh kepada PKP. Memang pada permulaannya pengaplikasian adaptasi masyarakat kepada PKP itu agak kecil, agak besar dari segi ketidakpuasan hatinya, tetapi selepas 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan hari ini pada hari yang ke-58, masyarakat seolah telah menerima dan akur kepada kerana mereka tahu justifikasi dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang manusia dan sudah pasti sebagai mahasiswa ataupun pelajar-pelajar di peringkat master ataupun PhD ialah kita inginkan kejayaan, dan sudah pasti apabila kita inginkan kejayaan kita akan berhadapan dengan berbagai senario. Salah satu senario adalah senario yang boleh kita kawal, tetapi kebanyakan senario adalah senario yang kita tidak boleh kawal, di luar kawalan kita, di luar kuasa kita untuk mengawalnya. Salah satu perkara adalah seperti yang melanda negara pada hari ini adalah COVID-19. Pastinya kalau kita menjadikan perkara ini sebagai satu halangan, pastinya kalau kita melihat COVID-19 itu sebagai satu halangan ataupun satu perkara yang menyusahkan kita, ianya akan beri kesan ataupun impak kepada pengajian kita ataupun pelajaran kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan pada hari ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar ataupun semua manusia ataupun masyarakat dalam Malaysia, ialah untuk menjadikan permasalahan yang kita berhadapan ini dijadikan satu peluang. Kita terpaksa dan kita perlu mencari jalan untuk menukar persepsi minda ataupun mindset kita, bagaimana kita boleh menjadikan permasalahan ataupun PKP yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan ini sebagai satu peluang untuk mencemerlangkan kegiatan ataupun kehidupan kita seharian, sehinggalah kepada penamatan PKP yang akan diumumkan oleh kerajaan. So kalau kita boleh mengubah suaikan ada PKP inilah, kita mampu menyelesaikan pelbagai masalah yang mungkin kita tidak terfikir sebelum PKP dilaksanakan dalam negara kita. Okay, terima kasih Prof. Yus. Sekadar pengenalan. Okey, terima kasih bagi Datuk. So Datuk sebut keyword yang besarnya adalah mengambil ataupun daripada yang disebut masalah kepada satu peluang. So saya ingat itu keyword yang perlu diambil dan perlu diadaptasi pada keperluan semasa. Untuk makluman semua, hasilnya kita yang berada di luar sana yang mengikuti sama ada siaran ini melalui live FB ataupun dalam bentuk dalam platform Google Meet. So kita ada 3 cara untuk masuk bagi sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan kita. Sama ada melalui QR code, kita juga boleh klik link dalam WhatsApp group yang telah diedarkan, juga terus kepada SB Live di kedua-dua universiti di UTHM dan juga di UPSI. Okay, Datuk, saya balik kepada Datuk Chancellor UTHM. Secara umum kita maklum bahawa peringkat pendidikan pengajian PhD melalui 3 fasa besar, iaitu fasa yang pertama yang kita panggil sebagai fasa permulaan. Baru istilah sekarang baru nak up lah, orang kata baru nak berjina-jina, tengah buat lecture review dan sebagainya, mungkin nak present defense proposal di hujungnya. So bagi grup ini, pada saya macam seolah-olah tidak memberi kesan besar PKP ini kepada mereka, sebab masih boleh search pada media ataupun internet dan sebagainya.
So belum masuk lab, belum masuk data collection dan sebagainya. So peringkat yang kedua adalah kita panggil sebagai peringkat pertengahan yang sedang membuat pembangunan, sedang buat uji kaji, simulasi, data collection dan sebagainya. Itu kita akan bincangkan lebih terperinci sebab itu pada saya fasa yang sangat kritikal. Kemudian fasa yang ketiga adalah fasa akhir yang mungkin melibatkan penulisan tesis, nak bunyikan tesis ataupun tengah buat chapter akhir, chapter 5 dan sebagainya. Itu pun mungkin kita akan bincang. So, komen Datuk untuk orang yang berada di fasa yang pertama ini, sebab ada yang maklumkan bahawa kalau mereka tidak berada di suasana kerja, mereka punya mindset sebahagiannya masih lagi, walaupun kita kata bekerja daripada rumah ini, seolah macam tidak boleh memberi tumpuan kepada persekitaran bekerja. Bagi mereka yang boleh dianggapkan berada di PKP di rumah ini menyebabkan mereka boleh keluarkan banyak penulisan berhubung dengan potensial kandidat lain daripada dalam dan luar negara. So digunakan semua medium ini untuk berkomunikasi. So sebahagian lagi adalah mereka yang menganggap bahawa PKP ini menyebabkan mereka tidak boleh perform. So mungkin Datuk boleh komen, silakan. Terima kasih Prof. Sri. Pada pandangan saya, itu bergantung kepada individu. Saya mengambil contoh, sebagai contoh, untuk syarikat-syarikat multinasional antarabangsa, mereka memang sudah biasa dengan working from home, dengan working from lab, working from field work. Ini kat gunung berapi pun dia boleh lagi berkomunikasi, boleh bekerja. Jadi ini bergantung. Jadi pada pandangan saya, sebagai manusia biasa, kita memerlukan masa. Dan masa itu bergantung. Ada yang mereka yang memerlukan masa sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang mungkin 3 bulan. Itu bergantung. Tapi sebagai seorang researcher ataupun manusia biasa, kita perlu menyediakan keadaan yang kondusif. Kalau di rumah sebagai contoh, kalau makna dia tempat kerja itu adalah di dapur, depan ada nasi, depan ada buah, depan ada air, sudah tentu maka fokus kita itu berlainan. Ya. Tapi kalau kita menyediakan satu ruang yang khusus, sebagai contoh macam ruang Datuk Syata, belakang tu nampak buku, macam itu bukan nampak makanan. Jadi itu akan menyediakan suasana yang lebih baik. Jadi saya berpandangan bahawa saya rasai sendiri. The first week saya rasa kehilangan, macam mana ni? Macam mana universiti kalau macam ni? Tetapi setelah kita 2-3 minggu, saya rasa confidence level itu lagi tinggi. Work from home itu kadang-kadang lebih mudah, lebih efektif berbanding dengan kita bermesyuarat. Kalau bermesyuarat biasa, kita habis 3 jam. Tapi online, work from home 2 jam. Sebab kita boleh mutekan orang ataupun mereka tahu bahawa masing-masing hanya perlu untuk bercakap yang penting. Jadi saya haraplah sebagai untuk warga-warga UTHM, terutamanya penyelidik itu mestilah boleh dan mampu mengadaptasikan supaya sama ada situasi itu macam mana, mesti untuk kita menghalakan untuk kita mengambil seperti yang saya tanyakan tadi, kesusahan itu ataupun keadaan itu kita jadikan sebagai opportunity. Dan kita tidak tahu kadang-kadang bahawa kerja dari rumah, research dari rumah itu ataupun penyelidikan dari rumah itu lebih efektif dan juga lebih efisien daripada kerja di lab ataupun kerja di lapangan. Itu saja Prof. Yusri. Okey, terima kasih bagi Datuk. So, saya nak balik kepada yang bahagia Datuk Syata. So, masih lagi berada pada fasa pertama yang saya sebut tadi, bagi mereka yang mungkin tahun pertama membuat kajian PhD ini. So, bagi yang saya sebut tadi, ada setengah orang merasakan ini adalah peluang terbaik untuk dia review paper dan sebagainya, malah berjaya untuk menyebutkan dalam jurnal-jurnal berindeks ataupun berimpak
kerana tumpuan sepenuh masanya kepada review tadi. Tetapi ada lagi kumpulan mungkin menganggap bahawa dia masih tak selesa. Dia masih lagi mengharapkan supaya PKP ini dapat ditamatkan secara dekat, supaya dia boleh roll out. Maksudnya dia masih lagi menunggu supaya mengharapkan PKP ini ditamatkan untuk dia baru nak masuk Gear 5, Datuk. So mungkin Datuk boleh respon isu ini, Datuk. Okay, terima kasih Prof Yus. Terima kasih juga kepada Dato' Wahid. Okey, seperti mana yang disebut oleh Prof Yus tadi kan, dalam kita usaha kita untuk menyiapkan PhD, master dan sebagainya, dia ada beberapa peringkat. Yang dia katakan pasal pertama adalah peringkat pembukaan minda, pencarian dan sebagainya. Dan kalau bertanya kepada saya, pada pandangan saya, peringkat ini merupakan peringkat yang paling utama. Kalau dari peringkat ini kita boleh selesaikan di peringkat-peringkat lain, itu adalah satu peringkat yang paling mudah ataupun lebih mudah daripada peringkat yang pertama. Persoalannya yang selalu berlaku kepada masyarakat pelajar hari ini, terutama yang buat master ataupun PhD, mereka kadang-kadang tidak mengukur kata kemampuan ataupun keyakinan diri sendiri dalam usaha mereka memilih tajuk. Ada dalam kalangan kita memilih tajuk disebabkan oleh pengaruh orang lain. Ada kita memilih tajuk ataupun bidang disebabkan oleh senario semasa yang meyakinkan kita ketika itu. Jadi ini perkara-perkara yang akan mungkin menyulitkan mereka. Yang pada pandangan saya, nasihat saya kepada pelajar master ataupun PhD untuk memastikan kelancaran proses penulisan ataupun penyiapan PhD mereka. Yang perkara yang pertama ialah mencari satu tajuk yang sebati, yang sudah pun mereka jiwai dalam ruh masing-masing. Jangan kita cari satu tajuk yang kita rasa this my first time untuk kita meneroka. Kerana saya ingin, ini mungkin pandangan saya yang sedikit berbeza. Pada mereka yang ingin menggunakan kaedah PhD, inilah adalah tempat untuk mereka membuka lembaran baru, belajar benda baru dan sebagainya. Saya rasa kalau mereka berpandangan sedemikian, saya khawatir mereka akan tersekat di setengah jalan. Sebenarnya proses pembelajaran demi alasan supaya kita tidak memulakan tugasan kita. Itu sebab saya suka menggunakan pendekatan yang saya kata hit the ground and run. Kita tidak boleh berjalan dan kita tidak boleh merangkak. Kalau kita boleh mengubah persepsi ini, hit the ground and run, kita sudah tidak ada masa. Anda kena meletakkan di hadapan itu adalah ini. Kalau kita menghadapi, inilah kita boleh membuat satu analisa ataupun satu analogi. Kita berada dalam keadaan sangat lapar. Di hadapan kita itu adalah dan di hadapan kita ini tidak ada makanan lain kecuali satu makanan yang memang kita tidak pernah makan dan kita tidak boleh makan. Contohnya ular. Dan orang tidak makan ular dalam konteks Malaysia. Tetapi oleh sebab kita lapar, oleh sebab kalau kita tidak makan kita mati, dan kita hanya ada masa lebih kurang 5 minit saja lagi untuk hidup. Kalau kita tidak makan ataupun bunuh ular itu, maka pastinya kita tidak akan berlengah. So kita kena ubah persepsi kita dalam usaha kita menyiapkan PhD ataupun master dalam keadaan dalam konteks yang sedemikian. Kita sebenarnya tidak ada masa. Kalau kita kata PhD 3 tahun, maka 3 tahun itu wajib kita siapkan. Kalau master 1 tahun, maka 1 tahun itu wajib kita siapkan. Jadi kita tidak boleh mengandaikan if, jika dalam penyediaan kita, dalam proses kita membuat PhD ataupun master, perkataan jika itu tidak boleh kita gunakan ataupun kita masukkan dalam dictionary. Kita perlu menyatakan bahawa kita hanya ada masa sekian-sekian dan by hook by crook kita kena pastikan kita siap. Itu sebab apa benda masalah yang berhadapan dengan kita, kita kena jadikan dia sebagai satu peluang. Kita lihat PKP ini satu perkara yang menghalang kita daripada bergerak. Bagaimana proses ini boleh menjadikan kita lebih aktif. Dan di Malaysia kita bukan ada satu masalah dalam konteks gadget ataupun ICT ataupun teknologi, semuanya boleh diperoleh secara hujung jari dan kita kena perlukan. Cuma mungkin permasalahannya adalah disiplin diri, dan disiplin diri itu boleh kita ubah dengan mengingatkan agenda matlamat kita, mengapa dan kenapa kita perlu siapkan Datuk? Yes. Okey, saya ingat line mungkin terputus sikit tadi ni masa di hujung-hujung tu. So okey, sikit lagi saya nak respon, nak tambah sikit persoalan kepada apa yang Datuk sebut tadi. Saya cukup setuju lebih kepada disiplin diri, macam mana daripada awal semangat kita terus untuk konsisten memastikan tempoh yang dibenarkan untuk membuat PhD itu dapat diselesaikan. Persoalannya terutama dalam kaitan dengan tajuk kita ini, sebab kita sebut ini melibatkan PKP ini. So dia nak jadikan PKP itu sebagai satu alasan, Datuk. Seolah-olah pada mereka sewaktu mereka merancang, membuat proposal, berbincang dengan penyelia di peringkat awal, tidak berlaku PKP.
So bila berlaku PKP itu, rencatan itu makin merebak atau lebih menjadi lebih besar lagi. Datuk? Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, memang ada perkara yang memang ada dalam kawalan kita dan ada perkara yang bukan dalam kawalan kita. PKP ini bukan dalam kawalan kita. Kita suka ataupun tidak suka, PKP akan dilaksanakan, PKP akan diteruskan. Dan kalau kita akan membiarkan keadaan ini berterusan, pastinya agenda kita tidak selesai. Andainya kita masih menggunakan PKP ini sebagai alasan dan ditakdirkan PKP ini dilanjutkan hingga ke hujung tahun ataupun hingga tahun hadapan, bagaimana akan berlaku kepada prestasi kajian kita? Jadi itu sebab saya kata, sekiranya kita berhadapan dengan suasana di luar kawalan kita, kita perlu mengubah persepsi kita. Bagaimana kita boleh melihat PKP ini sebagai satu perkara yang boleh memerangsangkan kita. Pagi tadi ada rakan saya, bila melihatkan tajuk ini, mereka mengeluarkan, menghantar saya satu imej. Mungkin rakan-rakan yang ada dalam siaran ini juga mengetahui imej ini. Dia ada dua imej. Satu imej, dua imej itu menuju ke PhD. Dia kata, dia kata kita punya pandangan, kita punya andaian itu membuat sampai PhD itu naik basikal dia straight line saja, maksudnya tidak ada gangguan. Tapi dalam realitinya, imej yang kedua menunjukkan perjalanan dengan basikal itu ada lurah, ada kena mendakian, ada kena naik laut, naik kapal dan sebagainya. Maksudnya sukar sekali untuk kita sampai kepada PhD, kerana pada permulaan imejnya basikal straight line, garisan lurus terus pada PhD, seolah-olah dunia ini adalah dunia yang sangat istimewa, tidak ada masalah. Tapi yang kedua tu realitinya, bila kita buat PhD, maka terlalu banyak perkara-perkara yang turun naik dan sebagainya. Okey, kita melihat memang benar perkara yang sedemikian. Memang kita tidak menyatakan bila kita buat PhD ataupun master itu kita tidak menghadapi masalah. 1000 macam masalah, tetapi bagaimana kita boleh convertkan masalah itu kepada peluang. Itu sebab saya membalas mesej itu, jangan naik basikal, kita kena cari kaedah bagaimana kita boleh terbang. Bila kita terbang, itu dah pasti kita tidak perlu lalu rulah bukit dan sebagainya. Persoalannya, ramai dalam kalangan kita masih lagi ingin menggunakan basikal. Bila digunakan basikal, pastinya dia akan turun naik dengan lurah dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, PKP ini merupakan satu perkara yang dihadapkan depan kita. So kalau kita rasa PKP ini menghalang kita daripada berjumpa dengan pensyarah, berjumpa dengan penyelia, bagaimana kita boleh overcome permasalahan itu? Pastinya kita macam hari ini, kita boleh bercakap dengan orang di Johor. Saya di Selangor. Kalau pada sebelum PKP, perkara ini sudah pasti Prof Yu tidak akan fikir. Pastinya Datuk Wahid tidak akan terfikir. Tapi hari ini macam mana kita nak jadikan reality? Maka kita menggunakan video conference, kita menggunakan Google Meet dan sebagainya. Dan ini sudah merupakan penyelesaian. Dan hari ini satu Malaysia boleh mendengar perbualan dan perbincangan kita. Dan saya mengharapkan pelajar-pelajar kita perlu mengubah, dan sudah pasti dia tidak ada satu formula one size fit all, bergantung kepada tajuk, bergantung kepada area perbincangan ataupun pengkajian mahasiswa, pelajar-pelajar PhD ataupun master. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk. So keyword yang Datuk sebut tadi kena berubah daripada yang kalau sebelum pada ni naik basikal, kena terbang. Caranya kena fikirkan, caranya macam mana, kena fikir di luar kotak. Caranya, saya ingat waktu kita tertekan ini dalam tempoh PKP ini, seperti apa yang kita berlaku pada hari ini adalah kita terpaksa buat sesuatu yang sebelum pada ini kita tak terfikir pun. Alhamdulillah akhirnya berjaya untuk merealisasikan perkara tersebut. Saya nak balik semula kepada Datuk Nat Chancellor UTHM. Khasnya kita maklum bahawa sebagai Universiti Teknikal UTHM ini, dia juga salah satu universiti MTUN di Malaysia ini. So banyak kajian-kajian kita yang melibatkan teknikal. Banyak kajian-kajian kita yang melibatkan lab based. Bukannya edar QSTMA dan sebagainya, yang melibatkan pelajar mengatakan kami tak boleh pergi ke lab, kami tak boleh menjalankan uji kaji. So respon ataupun apakah tindakan yang perlu ataupun yang sedang, yang telah diambil oleh pihak pengurusan UTHM untuk sekurang-kurangnya membantu menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan persoalan ini. Silakan Datuk. Okay. Terima kasih Prof Yusri. Jadi pada dasar dia semua boleh buat. Pelajar-pelajar semua boleh buat, kecuali yang tidak boleh buat. Kecuali yang tidak ada jalan. Dan sekiranya tidak ada jalan, carilah jalan. Itulah yang saya berpandangan bahawa kita semua mesti berusaha untuk to make it possible, to make it run.
Macam Datuk Sata beritahu tadi, mengapa perlu naik basikal sekiranya kita ada kapal terbang. Jadi UTHM pun ada kapal terbang juga, itu naiklah kapal terbang UTHM. Okey, sebagai contoh. Jadi oleh yang demikian, saya akui di UTHM ini kita sebagai technical university, sebahagian besar pelajar-pelajar kita memerlukan keperluan facilities ataupun lab. Dan perlu diingatkan bahawa pada pandangan saya, yang paling penting dalam elemen PhD itu sendiri, mungkin ada 4 perkara. Yang pertama itu researcher itu sendiri, penyelidik itu sendiri. Ya, itu adalah sangat penting. Dan kedua, mungkin apa yang kita kata sebagai dia punya lab facilities. Dan ketiganya mungkin supervisor. Jadi yang penting itu adalah penyelidik itu sendiri. Jadi kalau di UTHM ini kita dah membuat analisis lebih kurang dalam yang kita katakan sebagai final year students ataupun yang sedang finishing, itu lebih kurang dalam 20%, lebih kurang 400 lebih lah, iaitu researcher kita, penyelidik kita yang perlu masuk ke dalam lab. Ya, mungkin ini agak tinggi berbanding dengan universiti komprehensif sebab kita MTON, maka kita perlu kerja kita adalah lab. Iaitu saya ingin nyatakan di sini mungkin ada 2 jenis research. Yang pertama ialah yang kita boleh ubah, iaitu PhD, master. Itu kita boleh ubah, boleh bincang dengan supervisor, kita boleh bincang dengan rakan-rakan kita macam mana kita boleh mengadaptasi dengan keadaan COVID-19 ketika ini. Keduanya adalah yang contractual research. Contractual research ini sebab dia adalah berbayar, dia merupakan ada kontrak dan perlu, sebagai contoh, saya tahu rakan-rakan kita ramai yang ada contractual punya research, perlu bincang, cepat-cepat bincang dengan funder untuk bagaimana, setuju tak? Please put forward proposals untuk kita kata membuat strategi baru ataupun kita kata kaedah baru untuk menyelesaikan masalah itu. Okey, itu 2 perkara yang saya harapkan mendapat perhatian daripada peneliti. Okey, apa yang kita buat di UTHM? Seperti saya katakan tadi, bahawa kita amat fleksibel. As long as kita mengikut protokol ataupun SOP PKP. Kita dan in fact kita telah benarkan pun berdasarkan kepada kepentingan, berdasarkan kepada keperluan, criticality, iaitu Timbalan Naib Chancellor penyelidikan boleh membuat keputusan, ya. Tetapi ada protokol-protokol tertentu. Dan sebagai contoh, antara semua universiti awam dan swasta juga telah membuat satu kita kata dalam masih lagi di dalam perbincangan, tapi saya yakin dalam sehari 2 ini akan dipersetujui bahawa boleh dibenarkan untuk masuk ke dalam lab. Dan ini satu perkembangan yang positif dan ini adalah hasil daripada usaha kita mengambil kira tentang apa pandangan-pandangan daripada penyelidik di lab-lab. Jadi saya amat bersetujulah dengan keadaan ini. Tetapi researcher kita kalau boleh ambil perhatian. Jangan sebab kerja individu kita, jangan sebab penyelidikan kita, maka COVID-19 itu tidak dapat kita putuskan rantai dia. Itu masih lagi we go back to the first principles, iaitu keselamatan dan kesihatan kita adalah menjadi keutamaan sekarang ini. Dan di UTHM, insya-Allah, sekarang ini kita telah perturunkan kuasa kepada TNCPI dan juga kepada ketua-ketua pusat penyelidikan untuk kita mencari siapa yang sebenarnya perlu untuk masuk dalam lab ataupun dalam workshop kita. Yang penting, kita step by step ataupun in stages, dan itu kita akan buat. Dan hasrat pihak pengurusan universiti iaitu supaya PhD pelajar-pelajar kita yang lebih kurang dalam 2,000 lebih orang itu tidak terjejas sebab PKP. Dan ini saya rasa adalah satu usaha yang juga dilaksanakan di kebanyakan universiti di negara kita. Terima kasih, Prof.
Okey, terima kasih. Terima kasih untuk saya bagi ruang kepada Chancellor UPSI Dr. Satar. Mungkin respon kepada sama juga persoalan saya tadi dalam konteks UPSI, apa tindakan ataupun ruang yang telah ataupun yang sedang diambil oleh pihak pengurusan UPSI khasnya bagi membantu meredakan sedikit kegusaran pelajar-pelajar yang sedang menjalankan pendidikan khasnya PhD ataupun master ini. Sila Datuk. Okay, terima kasih. Sebenarnya walaupun kami di UPSI merupakan universiti yang bukan berteraskan kepada teknikal, lebih kepada social science dan pendidikan, tapi ada beberapa penyelidikan juga yang memerlukan lab ataupun makmal, misalnya fakulti technical and vocational dan sebagainya, kajian lapangan dan sebagainya. Tapi seperti mana yang kita bincang di peringkat permulaan tadi, sekiranya kita menjadikan dia sebagai satu halangan, dia secara tidak langsung akan membantutkan proses penyiapan PhD ataupun master. So di peringkat apa yang telah kita buat di UPSI, kita membantu sebaik mungkin dan sudah pasti kita akan meletakkan arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, SOP yang dikeluarkan oleh KKM dan juga MKN itu sebagai agenda utama, sebagai satu top priority. Kita tidak akan melanggar perkara yang sedemikian semata-mata untuk membenarkan ataupun membiarkan berlakunya pelanggaran mereka hadir ke lab berdasarkan kepada SOP yang telah disediakan. Tapi ini baru dibenarkan, tapi sebelum ini memang tidak ada kebenaran dan sebagainya. Itu sebab kita pantau dan sebab kita bantu pelajar-pelajar master sertifikat itu untuk meneruskan perkara-perkara yang dalam kemampuan mereka untuk mereka siapkan dulu dan tinggalkan perkara-perkara yang memerlukan lab untuk disiapkan bila mereka dibenarkan. Dan insya-Allah pada peringkat sekarang ini memang mereka dibenarkan tapi berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan juga MKN, supaya yang pentingnya seperti mana disebut oleh Datuk BC UTHM, kita pastikan rantaian COVID itu dapat diputuskan dan dalam masa yang sama kita tidak mengganggu proses penyiapan master ataupun tesis kita di peringkat PhD. Okey, terima kasih. Saya nak panjangkan sedikit lagi dalam konteks ini. Khasnya kalau tadi mungkin antara yang kita sebut adalah flexibility dan juga adaptasi dalam konteks PKP ini. Datuk Satar, tak adil saya rasa kalau tadi itu banyak persoalan perbincangan kita lebih kepada pelajar, lebih kepada calon-calon PhD ataupun master pendidikan ini. So saya nak balik kepada sebab kita dalam konteks forum kita melibatkan pelajar dan juga penyelia. So saya nak balik pada Datuk Satar ini, dalam kes penyelia ini ada di kalangan kita mungkin familiar dengan new gadget, new tools yang moden yang dia merasakan, contohnya kalau pelajar hantar dia tesis ataupun chapter melalui WhatsApp, dia boleh terima, dia boleh edit, dia boleh review, dia boleh komen dan sebagainya. Tetapi dalam konteks negara kita, kita percaya ada lagi penyelia-penyelia kita yang mungkin memerlukan secara hard copy. Perlu dihantar kepada penyelia, dia perlu conteng bertanda merah, what you mean by this, please discard. Dia selesa begitu. So bagaimana nasihat yang bagi Datuk UPSI, Datuk Satar, khasnya sebab Datuk pakar dari segi kemanusiaan ini, nasihat Datuk kepada penyelia-penyelia yang masih belum cuba untuk berganjak kepada paradigm baru ini ataupun new normal yang kita sebutkan ini, Datuk. Datuk UPSI. Okey, terima kasih. Terputus-putus tadi daripada Prof. tapi insya-Allah saya dapat persoalan yang dikemukakan. Okey, kalau kita melihat teori ketemadunan sesama manusia, untuk manusia, masyarakat, negara untuk pergi ke tahap yang lebih maju dan lebih maju, adaptasi itu perlu dilaksanakan. Yang kedua, pengubahsuaian corak ataupun tabiat kehidupan kita perlu dilaksanakan. Kalau kita tidak mahu mengadaptasikan diri kita kepada perubahan-perubahan baru, kalau kita tidak mampu untuk mencuba perkara-perkara yang baru dalam konteks inovasi dan pastinya kita tidak akan mampu ke hadapan. Okey, jadi contohnya kalaulah kita masih berpegang kepada konsep konvensional dan kita ingin melaksanakan forum pada hari ini, kita berpegang kepada konsep tradisional di mana kita perlu duduk dalam kita tidak akan mampu, di luar tidak dapat mendengar perbincangan kita pada hari ini. Pastinya agenda ini
tergagal ataupun gagal untuk dilaksanakan. Sama juga dengan penyiapan penulisan penghantaran tesis, penyemakan tesis dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan kedua-dua penyelia dan pelajar perlu akur dan perlu peka kepada perubahan-perubahan yang berlaku. Kalau zaman kita dulu, zaman saya buat master dengan PhD, kita hanya menggunakan word processing, word star, word perfect yang pada hari ini sudah tidak wujud lagi. Kalau saya masih berpegang kepada perkara sedemikian, pastinya saya tidak mampu untuk bergerak ke hadapan. Jadi kepada penyelia, sekiranya kita ingin maju ke hadapan, sekiranya ingin membantu pelajar, maka kita perlu bersedia untuk berhadapan dengan situasi-situasi baru pada hari ini. Kalaupun ada pensyarah yang ingin, saya tidak menolak kemungkinan ada mereka yang sangat-sangat selesa untuk melihat perkara tersebut berada di hadapan mereka. Maksudnya saya dalam hard copy. Ia juga boleh dilaksanakan pada hari ini kerana kita punya proses penghantaran, delivery services kita dalam negara teramat baik pada hari ini. Kita boleh hantar hari ini, esok sudah dapat dikemukakan, telah sampai ke pintu rumah kita perkara yang sedemikian. Jadi tidak boleh kita jadikan alasan. Cuma patah balik kepada sikap, patah balik kepada attitude kita. Kita mahu buat ataupun kita tidak mahu buat. Cuma apa yang kita nak sarankan pada hari ini, kita jangan cari alasan untuk tidak melakukan. Kita perlu mencari satu kaedah bagaimana ia boleh dilaksanakan. Jadi pada saya tidak ada masalah. Kalaupun nak diconteng merah, biru, hijau dan sebagainya dalam konteks kita pada hari ini, dalam laptop pun kita boleh buat perkara yang sedemikian. Dalam handphone juga kita boleh buat sedemikian. Jadi itulah perkara yang saya sebut di peringkat awal, kita perlu tukarkan permasalahan itu sebagai satu keadaan ataupun peluang. Kalau kita masih menggunakan masalah, ia tidak akan dapat sampai kepada penghujungnya, kerana kehidupan kita sebagai manusia normal memang akan berhadapan dengan masalah. Cuma kebijaksanaan kita menukar masalah itu kepada peluang, yang itu yang bezakan kita antara yang berjaya ataupun yang sebaliknya. Okey, terima kasih. So Datuk sebut tadi secara kita suka ataupun tidak suka, kita perlu berubah. Sebab sekeliling kita berubah, kita secara tidak langsung dipaksa juga untuk berubah. So dalam konteks ini yang berbahagia Datuk, Naib Chancellor UTHM, saya ingat sewaktu kita mulakan PKP ini, Universiti Tunisia On antara yang kita lewat untuk mulakan proses PJJ. Sebab kita nak pastikan bahawa pelajarnya, supervisornya, sistemnya ready untuk memastikan kelas PMP penyelidikan berjalan. So apa yang poin saya Datuk ialah macam mana kita boleh mengambil tindakan untuk melewatkan sedikit untuk pastikan kesediaan, kesiapsiagaan semua orang, pelajarnya, penyelianya dan juga sistem itu sendiri. Datuk. Ya. Pada pandangan saya bahawa pagi ni saya masuk office, sebenarnya OSHARE kita telah OSHARE telah membuat audit terhadap semua makmal dan juga lokasi-lokasi lab kita ya, untuk melihat kesesuaian kita kata penyelidikan ataupun workshop ataupun lab field experimentation untuk kita laksanakan. Dan ini satu perkara yang baik dan telah kita persetujui, dan ini adalah satu perkara yang pihak universiti meminta untuk dilaksanakan sebelum penyelidik itu secara official masuk ke dalam lab kita. Okey, itu adalah satu perkara yang kita laksanakan di UTHM. Sebenarnya dari segi yang Prof. Yusri nyatakan tadi, kita mendapati bahawa kerana sebahagian besar daripada pelajar-pelajar kita, maksud dia yang PJJ itu adalah pelajar-pelajar undergraduate, iaitu kita mulakan undergraduate untuk PJJ itu adalah pada 19 April itu ya, dan sehingga untuk satu semester ini kita akan selesaikan melalui PJJ. Okay. Namun begitu, tidak semua pelajar-pelajar mempunyai akses yang baik terhadap line kita. Jadi itu kita akan ambil perhatian yang lain lah. Cuma di sini concern kita adalah sebab kita sekurang-kurangnya saya dimaklum bahawa 30% ataupun 40% adalah even dalam sarjana muda melibatkan lab work. Itu amat penting. Sebab itu kita telah membuat perkiraan dan kita akan bawa perkara ini untuk kita tunda ke semester yang akan datang.
Tapi untuk semasa ini kita akan fokus kepada apa yang kita boleh buat. Ya. Jadi itu adalah jawapan saya mengenai bahawa both side, iaitu pensyarah ataupun supervisor, pelajar ataupun supervisor itu perlu bersama-sama. Dan di sini bagaimana kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sudah tentu seperti yang Datuk Shatta tadi maklum, iaitu kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau kita cuba, insyaAllah dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sekarang ini Viva kita sudah laksanakan secara online, ya, evaluation secara online, dan banyak proses-proses itu telah kita laksanakan online. Dan saya harapkan terutamanya lah supervisors yang senior tu, ya, mungkin yang sudah nak pencen, itu tidak menjadi masalah pada saya. Dan seorang profesor perlu cepat untuk belajar, dan yang utama itu adalah untuk membimbing. Kita adalah sebagai coach, yang belajar itu adalah pelajar, penyelidik itu sendiri. Jadi penyelidik adalah pemain utama. Saya masih percaya bahawa penyelidik itu adalah pemain utama. Dan konsep penyelidikan itu lagi lama lagi dia menyelidik, lagi less supervisory punya work yang perlu kita laksanakan di antara supervisor dengan supervisors. Jadi kat sini sebenarnya kualiti penyelidikan itu akhirnya akan bergantung kepada penyelidik itu, kematangan dia, kesungguhan dia, dan untuk mencari peluang daripada masalah yang timbul. Dan saya harapkan ini terutama untuk pelajar-pelajar penyelidik kita yang mempunyai kontrak, ya, penyelidikan. Ini perlu berhati-hati bahawa selagi tuan-tuan tidak melaksanakan kontrak itu, maka mungkin tuan-tuan adalah responsible. Sebab itu cepat-cepat berbincang dengan funder, terutamanya daripada industri, untuk kita berbincang. Dan untuk itu, pihak universiti pun telah membuat keputusan untuk membenarkan, untuk yang kritikal, industri untuk datang ke universiti, masuk dalam bersama-sama berbincang dengan pendidik kita. Tetapi ikutlah prosedur yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga untuk SOP kita. Protokol itu perlu ada. Ya, saya harapkan all the best kepada distrik kita, dan jadikanlah itu PKP ini sebagai satu peluang dan bukan sebagai halangan seperti yang dinyatakan oleh Yang Bahagia Datuk Shatta tadi. Ya. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih banyak Datuk. Datuk sebut dari segi kita perlu untuk berbincang dengan supervisor, perlu berbincang dengan funder kita, macam mana kita boleh meneruskan. Pada masa yang sama kita tak nak kompromis dari segi kualiti pendidikan kita. Sebelum saya teruskan dengan Yang Bahagia Datuk Naib Chancellor UPSI, Datuk Shatta, saya mohon kerjasama rakan-rakan yang mengikuti program kita ini. Pertamanya untuk maklumkan lokasi di mana anda berada supaya kami pihak penganjur boleh tahu siaran ini dapat sampai ke mana. Contohnya jangan tulis Kedah, sebab sekarang ni Kedah tengah hangat, so tulis Langkawi for example. So bagaimana keadaannya terputus-putus ataupun suaranya clear, so sekurang-kurangnya kita boleh tahu. Mungkin ada rezeki next program ni kita boleh bersedia apakah ruang untuk ditambah baik. So begitu juga bagi kawan-kawan kita mungkin berada di Batam, so maklumkan Batam, so macam mana siarannya, so at least sama ada dicatat melalui chat di Google Meet ataupun komen di bawah Facebook yang tertera situ. Saya nak balik kepada Datuk Shatta kan. Kita maklum bahawa sepanjang tempoh pengajian itu, sama ada PKP ataupun bukan PKP, ada berlaku pelbagai konflik di peringkat pelajar dan juga penyelia. Dan kita tahu bahawa bila ditambah je dengan PKP itu, sikit sebanyak konflik itu akan bertambah lagi sebab dia boleh jadikan satu alasan. Dalam konteks ini, mungkin ada penyelia yang contohnya, dia juga ada kepentingan kerana mungkin penyelidik itu, pelajar itu adalah first candidate dia, ataupun dia perlu cukupkan bilangan pelajar yang bergraduat itu supaya dia juga boleh mohon naik pangkat itu ni dan sebagainya. So kita khawatir dalam konteks ini mungkin pelajar mungkin tertekan, penyelia juga mungkin tertekan. Mohon Datuk respon, Datuk.
Okay, terima kasih. Ini berkaitan dengan konflik teori. Memang kita sebagai manusia yang waras, memang kita tidak boleh lari daripada konflik, sama ada konflik itu bersifat positif ataupun bersifat negatif. Dua-duanya akan berikan kebaikan kepada kita kalau kita boleh mengacuankan perkara tersebut, kita boleh mengadunkan perkara tersebut untuk kepentingan kita. So, secara khusus seperti mana yang disebut oleh pengerusi moderator tadi, konflik di antara pensyarah penyelia dengan pelajar. Pensyarah mahu pastikan pelajarnya siap dalam masa yang ditetapkan agar dia boleh menggunakan platform tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu seperti promotion dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama pelajar merasakan ia ditekan kerana mereka juga ada masalah ataupun kekangan dan sebagainya. So perkara yang pertama yang perlu kita perhatikan di antara dua manusia ini ataupun dua individu ini dalam konteks konflik ialah dengan menentukan hala tuju ataupun matlamat ataupun agenda. Di awal tahun umpamanya dibuatkan satu milestone, dibuatkan satu time frame. Okey, bulan Januari apa, bulan Februari apa, bulan Mac apa dan seterusnya. Jadi apabila ianya telah dipersetujui oleh dua-dua individu ini, pelajar dan juga penyelia, pastinya konflik itu akan dapat dikurangkan. Kita tidak boleh menghilangkan konflik. Konflik tidak boleh dihapuskan sama sekali, kerana jika konflik dihapuskan sama sekali dalam masyarakat, maka kita tidak akan boleh bergerak. Jadi tetapi kita boleh mengurangkan konflik tersebut. Jadi jika ada time frame kita, milestone kita, maka insya-Allah tidak ada berlaku percaturan pertelingkahan mengapa dan kenapa, kerana kita sentiasa mengikut apa yang telah dipersetujui. Dan sekiranya perancangan yang kita buat itu diganggu oleh faktor-faktor luaran seperti mana yang berlaku kepada kita pada hari ini, PKP ini, maka bagaimana? Di situ barulah kita berbincang sekali lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penyedia. Okey, kalau ikut kaedahnya pada ketika ini pada bulan April saya sudah berada di lapangan, tetapi oleh kerana PKP saya tidak boleh berada di lapangan. Jadi apakah kaedah yang boleh saya lakukan supaya waktu yang diperuntukkan di lapangan ini boleh saya gunakan untuk perkara-perkara lain. Perkara ini perlu dibincangkan bersama. Pelajar tidak boleh membuat keputusan sendiri, kerana jika mereka buat keputusan sendiri tanpa persetujuan penyelia, maka disitulah konflik baru akan berlaku. Kerana kita kena ingat, tesis ini adalah harta bersama di antara penyelia dan juga pelajar. Pelajar tidak boleh buat deklarasi bahawa this is my stuff, this is my properties. Tidak boleh, kerana tanpa penyelia, tesis itu tidak mampu disiapkan. Tanpa penyelia, tesis itu tidak valid. Tanpa penyelia, tesis itu tidak sah. Maka pelajar tidak boleh membuat deklarasi, mengkhabarkan ke sana ke sini bahawa ini adalah harta saya. Maka penyelia tidak ada hak untuk menyatakan kepada saya apa itu, ini, apa dan sebagainya. Kerana ini adalah harta bersama. Dan sama juga dengan penyelia. Jadi perkara ini perlu duduk bersama. Perkara ini perlu dibincang bersama untuk mengelakkan konflik. Tapi konflik secara umum tidak boleh kita hapuskan. Cuma kerja kita, tugas kita menjadikan konflik ini untuk kebaikan bersama. Terima kasih Prof. Yus. Okey, terima kasih bagi Datuk. So, sikit sebanyak pada saya, Datuk sebut tadi, konflik itu tidak boleh dihapuskan, tetapi kita nak kurangkan. Kita nak carikan garis pemisah. Kita nak cari garis yang lebih kecil antara supervisor punya kepentingan dan juga student punya kepentingan. So, terima kasih. Saya ingat mudah-mudahan dengan nasihat yang telah diberikan oleh berbagai Datuk Sata itu sikit sebanyak boleh mengurangkan permasalahan yang timbul, sebab kita nak bergerak dengan lebih pantas, kita nak bergerak ke hadapan. So alhamdulillah saya lihat sahabat-sahabat yang berada di luar sana yang telah mencatatkan di mana mereka berada setakat ini. Saya ingat paling jauh sampai ke UUM Sintok, alhamdulillah di Kedah. UUM Sintok sangat clear. So terima kasih sahabat kita Dr. Nazrina di UUM. So saya mohon juga kerjasama yang lain untuk terus memaklumkan di mana mereka berada. Dan juga setelah kita sejam ini bersiaran, saya memberi ruang kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berada di luar sana, sama ada penyelia ataupun pelajar itu sendiri, untuk bertanya soalan. So insyaAllah satu dua soalan yang terpilih kita akan kemukakan terus kepada panel-panel kita pada hari ini. Saya balik semula kepada yang bahagia Datuk Net Chancellor UTHM. Dalam konteks UTHM, so alhamdulillah UTHM telah berjaya membangunkan sistem yang kita panggil e-Viva. Sekurang-kurangnya bagi calon
PhD ataupun penyelia menggunakan platform eViva ini untuk memberi ruang kepada supervisor untuk memproses laluan akhir kepada pelajar-pelajar mereka. So mungkin Datuk Visi boleh komen macam mana pelaksanaan dan juga adaptasi eViva ini, sebab sebelum pada ni kita tak pernah guna, kita Viva secara face to face, kita nomination secara borang, bawa ke mesyuarat berbagai peringkat dan sebagainya. So dalam konteks dalam tempoh PKP ini kita telah berjaya untuk membangunkan satu sistem yang pada saya cukup bermanfaat. Mungkin Datuk minta komen sedikit. Ya, eViva macam kita conferencing juga dan dia kualiti dia tetap sama. Jadi cuma dia banyak menyelamatkan dari segi keuangan dan juga masa penyematan itu amat tinggi. Dan bukan sahaja eViva, tapi saya harapkan sekarang ini kita buat syarat untuk external examiner itu supaya dia boleh menerima eViva itu dan dia boleh setuju. Sebab ada juga sebelum PKP ini kita hantar untuk eViva ada penyelia ataupun eksternal yang tak berapa setuju, masih lagi nak juga dihantarnya tesis tebal itu sendiri. Jadi itu kita telah buat keputusan untuk supaya kita hanya hantar PDF kopi saja dan terpulang. Dia print sendirilah. Jadi maksud dia macam itu. Tapi itu hanyalah isu kecil. Tapi kalau kita sama-sama lihat bahawa dalam keadaan inilah maka kita dapat berjumpa dengan banyak lagi peluang-peluang yang kita boleh usahakan untuk kebaikan bersama. Imagine pelajar kita daripada Saudi, okey, boleh jimat masa dia. Kalau tak ambil cuti 2 minggu ataupun 1 minggu untuk datang UTHM dengan tiket. Jadi ini telah menyelamatkan dia banyak kebaikan. Jadi oleh yang demikian kita akan teruskan perkara ini sama ada COVID berterusan ataupun tidak. Kita akan move on untuk memastikan bahawa universiti kepada sesuatu yang lebih high tech, tetapi seperti yang moderator nyatakan tadi, kualiti mesti kita jaga. Ya, kualiti tetap berkualiti. Ini pelajar kena ingat, kualiti tetap kualiti. Terima kasih Prof. Yusri. Okey, terima kasih Datuk. So alhamdulillah sekurang-kurangnya eViva itu menjadi satu penyelamat, menjadi satu move forward kepada sistem yang kita bangunkan, yang menjadi ruang kepada penyelia dan juga pelajar-pelajar untuk meneruskan proses pendidikan mereka. Takdir saya rasa kalau saya tak beri ruang kepada Naib Chancellor UC mungkin untuk memaklum ataupun respon kepada sistem-sistem yang kita panggil pemangkasaan sistem sokongan di antara pelajar dan penyelia, sebab pada saya mungkin eViva itu salah satunya, mungkin di peringkat UPSI mungkin ada berbagai lagi sistem sokongan untuk membantu khasnya dalam tempoh PKP ini. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Lembaga Prof. So sama lebih kurang apa yang tadi disebut oleh Lembaga Datuk Naib Chancellor UTHM, eViva juga telah dilaksanakan perkara ini akan terus dibudayakan kerana disebabkan 100,000 sebab di antara faktor utama penjimatan kos, di antaranya adalah masa dan sebagainya. Jadi saya rasa PKP ini merupakan satu rahmat sebenarnya kerana memberi ruang kepada banyak universiti untuk mencuba perkara-perkara yang sebelum ini tidak pernah dilakukan ataupun kita tidak begitu gairah untuk melaksanakan. Kemudian lain-lain perkara kita sentiasa ketika ini terbuka tanah pun pelajar kita sekiranya mereka berhadapan dengan masalah, kerana pada hari ini oleh kerana PKP mereka tidak boleh datang ke kampus ataupun sebagainya, jadi mereka kadang-kadang mereka menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah, jadi mereka boleh berhubung terus dengan nombor yang telah disediakan dalam konten ini oleh Institut
postgraduate school atau sebagainya. Jadi perkara-perkara ini secara langsung dapat membantu mereka. Jadi apabila mereka berhadapan dengan masalah-masalah tersebut, mereka dapat, dan kemudian perkara yang boleh juga dilaksanakan ataupun dilaksanakan dengan menggunakan forum mingguan seperti mana yang kita bincangkan pada hari ini berdasarkan tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang telah diberitahu pada awal. Misalnya kalau minggu depan kita kata kita akan bincangkan tentang literature review, ada mereka yang berminat, mereka boleh melihat live dalam Facebook dan sebagainya, dan begitulah dengan tajuk-tajuk lain. Dan ini secara orang kata sedikit meneliti ataupun mendatangkan minat untuk melakukan ataupun memulakan pengajian sama ada di peringkat master ataupun PhD. Okey, terima kasih. So, alhamdulillah saya ingat kita dah lebih sejam ini bersiaran. So banyak persoalan ataupun perbincangan kita melibatkan daripada proses awal, pendidikan sampailah pertengahan dan juga di hujung yang kita sebut revival tadi, ataupun untuk menamatkan pengajian mereka. Saya bagi ruang kalau ada satu dua soalan untuk kita kemukakan terus kepada panel. Sebelum itu saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan sekali lagi pada sahabat-sahabat untuk maklumkan, dan juga kalau ada persoalan boleh tanya terus kepada chat dan juga komen supaya kita boleh pilih satu dua soalan. Yang bagi Dato' Net Chancellor UTHM, kita maklum bahawa dalam tempoh ini kita perlukan bukan sahaja mindset tetapi juga skill set untuk kita berhadapan dengan cabaran baru ni, termasuk berbagai medium yang telah kita gunakan tadi. Dalam konteks UTHM, saya lihat khasnya di peringkat global, iaitu pusat kita panggil apa? Pusat pembelajaran atas talian tahap global ini telah banyak menjalankan berbagai aktiviti, kursus, itu ini dan sebagainya. Dan alhamdulillah dalam tempoh PKP ini banyak permintaan yang menyebabkan banyak kursus-kursus atau seminar-seminar online yang dijalankan sebelum PAD ini terpaksa dilakukan semula. So, saya percaya bahawa dengan wujudnya global ini, sikit sebanyak memang seolah-olah kita bersedia untuk berhadapan dengan fenomena yang kita tidak jangkakan ini. So, mungkin komen yang bagi Dato' Net Chancellor UTHM, bagaimana pelaksanaan dan juga penerimaan pelbagai pihak terhadap pusat pembelajaran atas talian ini. Okey, terima kasih. Jadi tahniahlah kepada Global untuk sebab dia adalah untuk menjadikan learning more interesting, lebih efektif dan lebih efisien. Itu tujuan dia, dan dia telah melaksanakan tugasnya dengan begitu baik. Walau macam mana pun, there are still lots of improvement. Saya ingin menyatakan di sini bahawa kita perlu pergi kepada apa yang kita tidak boleh buat sebelum ini. Seperti bagaimana kita untuk melaksanakan laboratory work, experiments, untuk kita virtualkan ataupun kita augment reality-kan kita punya laboratory work, supaya mana yang kita boleh buat sebagai preview kepada penyelidikan itu, supaya masa untuk laboratory work itu dapat kita kurangkan. Itu amat penting. Jadi usaha itu perlu, dan ini saya harapkan penyelidik-penyelidik kita, terutamanya daripada FSKTM dan juga daripada FPTV, perlu terus. Inilah peluang. Selalu saya ingin menyatakan ini, selalu kita akan kata, kalaulah aku buat ini dah 2 tahun lepas, selamat. Tapi cubalah, jangan kita selalu sangat cakap macam itulah. Jadi saya harapkan fikir, fokus, buat. Itu. Jadi supaya kita tidak cakap serupa itu sekali lagi. So saya ingin nasihatkan juga supaya untuk penyelidik kita, as long as you enjoy your research, tidak semestinya panjang itu tidak baik. Panjang itu masanya kadang-kadang lebih baik. Then your educational life, hidup sebagai pelajar itu adalah satu masa yang paling menyeronokkan, lebih gembira daripada alam pekerjaan. Oleh sebab itu, gunakanlah masa ini to do your best. Okay? Dalam COVID ke tak ada COVID, belajar itu, research itu adalah kewajipan. So saya anggap perkara ini akan menyelamatkan tuan-tuan dan puan-puan daripada kelewatan, dan juga membantu universiti dan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju di masa depan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih.
Terima kasih Datuk. Saya nak balik kepada yang bagi Datuk Naib Chancellor UPSI. Kalau saya tak sebut ini, ramai yang marahkan saya kerana dia berkaitan dengan yuran. Khasnya bagi mereka yang mungkin agak drastik mengambil tindakan untuk menangguhkan semester pada semester ini. So bagaimana dengan yurannya, boleh dapat balik ke separuh ke macam mana Datuk? Mungkin boleh komen sebab ini sangat sensitif Datuk. Saya faham kat luar sana bila saya sebut ini ramai yang bagi tanda like lah. Saya suka sangat Datuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawapannya pun ringkas. Kita di peringkat pengurusan universiti telah pun bincang bagaimana kita ingin bantu. Sebab dalam keadaan konteks sekarang, saya rasa universiti pun kena faham senario dan sebagainya kepada pelajar, dan pelajar juga kena faham daripada pihak pengurusan universiti ataupun universiti. Jadi atas konsep win-win situation, memahami dia satu sama lain, pihak universiti telah pun bersetuju untuk memberikan penangguhan ataupun bukan pengecualian tapi penangguhan kepada yuran-yuran. Jadi insyaAllah bila mereka masuk nanti, maka yuran penangguhan tersebut. Kita tidak ada buat pemotongan ataupun pengecualian, tapi penangguhan, dan cara dan kaedah penangguhan itu ialah oleh kerana semester ini tidak berlaku, dia boleh digunakan untuk semester yang akan datang. Tapi yang detailnya boleh merujuk kepada pihak UPSI dan kepada pejabat bendahari untuk mendapatkan penjelasannya lebih lanjut. Okey Datuk, saya ingat saya terus pada soalan kepada Datuk Naib Chancellor UPSI ini. Bila kita dah mula laksanakan e-Viva ini, so menyebabkan penyelia, menyebabkan panel dalam dan luar tidak bersemuka face to face. So persoalannya, adakah itu seolah-olah proses menyimakkan, dan adakah honorarium kepada pemeriksaan luar akan dinaikkan? Dia cerita duit ni Datuk. Tak, kurang jelas. Kita pakai e-Viva, penyelia ataupun penilai luar, penilai dalam tidak duduk bersemuka. Jadi apa tadi yang soalan hujung dia? Soalan dia, adakah honorarium kepada pemeriksaan luar akan dinaikkan? Dia ni Datuk. Itu kita kena bawa perbincangan Jawatankuasa Kewangan. Dia bukan boleh dibuat sendirian. Tapi kita kena faham sekarang ni, kalau kita mau menjadi penyelia luar ataupun penyelia dalam, penyelia luar, kita ada dah beberapa imbuhan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti masing-masing, dan universiti ingat siaran ataupun konektiviti terputus ni Datuk. Saya di hujung itu tadi memang tak dengar sangat, dia macam hang dan terus terputus. Tak apa Datuk. Kita dah lebih sejam ini bersiaran, so kita dah mula slow down kita punya gear untuk menamatkan sesi santai PKP ini. Saya ke sesi yang terakhir ni kepada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor UTHM, mungkin Datuk boleh beri sedikit nasihat ataupun conclusion kepada perbincangan kita pada pagi ni yang berbahagia Datuk Naib Chancellor UTHM. Terima kasih Prof. Yusri dan juga Datuk Sata. Sebenarnya ini adalah merupakan satu peluang yang sangat baik bagi pelajar-pelajar penyelidik untuk menunjukkan apa yang sebelum ini kita tidak boleh buat dan kita boleh buat. Tetapi ada perkara yang kita tidak boleh buat sebab PKP itu. Kita akan bantu universiti insya-Allah bersungguh-sungguh untuk memastikan, dan kita telah OSHARE OSHARE adalah kita punya unit keselamatan di universiti akan memastikan bahawa kedudukan laboratori, bilangan pelajar dan juga proses-proses tertentu itu, dan juga trailing di mana researcher tersebut itu, sama ada melalui Matrice ke ataupun yang apps yang lain-lain, kita dapat laksanakan dengan baik. Dan percayalah bahawa sama ada COVID tidak COVID, penyelidikan mesti berjalan. Penyelidikan perlu kita hasilkan. Dan ini kita seperti saya kata awal tadi, semua perlu jalan. Kalau tak ada jalan, cari jalan. Kalau naik basikal saja tak boleh naik basikal, naik kapal terbang. Tak ada kapal terbang, naik kereta api. Akan ada jalan insya-Allah. Kalau kita sama-sama bekerjasama di antara penyelia dan juga supervisor ataupun pelajar itu sendiri. Dan all the best untuk pelajar-pelajar UTHM dan juga penyelidikan, insya-Allah berilah kami masa pengurusan dalam sehari dua ini untuk memastikan bahawa lab semua telah diselamat untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk masuk, supaya penyelidikan itu tuan-tuan tidak perlu risau dalam makmal itu tidak ada COVID, dan pastikan anda juga tidak membawa COVID. Itu barulah insya-Allah kita pihak pengurusan akan selesa bahawa bila kita
membenarkan sesuatu itu adalah sesuatu yang di dalam SOP ataupun protokol penyelidikan yang digunakan oleh MKN dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih Prof. Yusri sekali lagi dan juga Dato' Sata kerana ruang bicara ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Yang Bahagia Datuk Nik Chancellor UTHM. Saya balik kepada Yang Bahagia Datuk Nik Chancellor UC, Dato' Sata. Ada 3 keyword lah kalau boleh Datuk cuba concludekan kita punya perbincangan kita pada pagi ini. Integriti, profesionalisme dan quality. So kita mungkin nak ketiga-tiga ni berjalan seiringan, PKP ke tak PKP, kita tak compromise kepada ketiga-tiga perkara ini. So silakan bagi Datuk. Okay, terima kasih Prof. Yus. Memang itu satu perkara yang perlu dititik beratkan oleh semua penyelidik termasuk penyelidik dan sebagainya, integriti, profesional dan juga kualiti. Memang kita tidak boleh orang kata letakkan ke belakang walaupun dalam keadaan mana sekalipun. Dan perkara ini kita boleh capai dan mungkin juga boleh mengganggu gugat dan di antara perkara yang boleh menyebabkan berlakunya masalah dalam bentuk mencapai integriti, orang kata profesional dan kualiti ini sebabkan kita rasa ada tekanan dalam kehidupan kita. Penyelia ingin siapkan dalam masa yang singkat. Kita menghadapi masalah, di situ ada kemungkinan yang kualiti ataupun integriti akan berlaku sedikit kepincangan. Jadi untuk mengelakkan perkara sedemikian daripada berlaku sebagai manusia, kaedah yang terbaik yang saya ingin cadangkan kepada semua ialah melalui menggunakan perbincangan di antara penyelia dan juga pelajar. Perbincangan itu perlulah dibuat secara berterusan. Jadi saya yakin dengan adanya perbincangan secara berterusan, perkara-perkara yang saya ingat dah hang di Datuk Sata. Saya. Okey, macam terputus dan terus hang tadi terus macam terus terputus tu. Oh. Okey, apa yang saya sebut tadi untuk mengekalkan adanya integriti, profesional dan kualiti, maka kita perlu memastikan berlakunya perbincangan berterusan di antara penyelia dengan juga pelajar. Kalau tidak ada perbincangan berterusan, maka akan berlaku tekanan di antara pihak, sama ada di pihak penyelia ataupun di pihak pelajar. Jika berlakunya tekanan yang tidak dapat dikawal, maka dia akan menjejaskan integriti, dia mungkin menjejaskan profesional dan pastinya kualiti terjejas. Jadi untuk mengelakkan perkara ini tidak berlaku, maka wujudkan perbincangan berterusan di antara dua individu ini dan insyaAllah bila adanya perbincangan yang berterusan di antara dua pihak penyelia dan pelajar, pastinya integriti, profesional dan kualiti dapat kita kekalkan. Terima kasih Prof. Yus. Okey, Alhamdulillah. So, terima kasih banyak kepada conclusion yang telah dibuat oleh Yang Bahagia Datuk Sata Nik Chancellor UC. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mendatangkan kebaikan kepada penyelia, kepada pelajar, kepada pentadbir, kepada semua pihak, termasuk ibu bapa yang mungkin mengharapkan berbagai harapan besar yang telah diberikan kepada pelajar. So mudah-mudahan juga segala apa yang dikongsikan ini dapat sedikit sebanyak meredakan, kalau tak menyelesaikan 100%, sekurang-kurangnya menjadi ruang untuk menjadi yang lebih baik. So bagi pihak Persatuan Pelajar dan Pensyarah UTHM dan juga Persatuan Pelajar Postgraduate UTHM, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, khasnya kepada kedua-dua panel yang telah memberikan ruang, masa dan juga buah fikiran. InsyaAllah kalau ada rezeki dapat kita berjumpa ataupun bertemu lagi dalam siaran-siaran akan datang. Yang Bahagia Datuk Wahid Razali, Nik Chancellor UTHM. Yang Berbahagia Profesor Datuk Muhammad Sata Sabran, Nik Chancellor UPSI, Pusat Pembelajaran Atas Talian Global, UTHM Student Association, termasuk pegawai-pegawai khas kedua-dua Nik Chancellor, Encik Muhammad Hasrizal Kamaluddin dan juga Encik Faisaluddin Abdul Aziz. Kepada semua yang terlibat untuk menjayakan program kali ini, saya mulakan dengan pantun, jadi saya rasa saya nak tutupkan dengan pantun jugalah ya Datuk. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, lain kali bersua lagi. Madah diungkap, santun ditara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, sekedar ikhlas hati. Dengan itu saya menangguh ataupun menamatkan sesi santai PKB pada pagi ini dengan kalimah wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yus.